Auzubillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Comel sangat ustaz begini. Ada dekat mana? Kita ada kat rumah ke ustaz? Kat rumah kakak. Okey okey ustaz. Kak Izzah buka majlis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sambung ayat 10 Ustaz, surah Ad-Dukhan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita recap sedikit ayat 8 dan 9. Risiko bila tidak kenal Allah, maka manusia sekadar suka bermain-main dan mendatangkan rasa ragu. Bila tak kenal Allah, dia mula menganggap dunia ini adalah ultimate goal. Ultimate goal mereka ialah dunia, dan itulah yang mereka kejar-kejar. Mereka ragu pada Tuhan, ialah tak kenal, dan mereka suka bermain-main. Sama macam kita sebenarnya berhadapan dengan orang yang kita tak kenal. Kan kita tidak meletakkan kepercayaan pada dia. Contoh, saya berjalan-jalan terserempak dengan Kak Syida. Tak kenal siapa dia, ialah pakai tudung macam makcik-makcik macam tu. Nak tinggalkan anak dengan dia pun kita tak confident. Tapi bila dah kenal, bila dah ta'aruf, bila dah berjumpa 2-3 kali, kita confident, kita yakin nak tinggalkan rumah, nak tinggalkan kereta, sebab kita sudah kenal. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kala manusia tak kenal Allah, maka mereka akan buat macam-macam assumption, macam-macam tanggapan. Antara yang banyak dan popular ialah mereka jarang-jarang minta secara langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas alasan apa? Saya banyak dosa lah Ustaz. Saya bukannya orang baik. Sedangkan Allah tidak pernah walau satu kali pun sebut dalam mana-mana ayat Quran yang Allah kata dia tidak mendengar doa manusia. Tak pernah. Kita yang menanggap begitu. Alasan kita banyak buat dosa, kita tak pandai dalam agama, kita tidak itu dan kita tidak ini, sebab tak kenal Allah. Sedangkan Quran menjelaskan bahawa Allah mendengar semua permintaan hamba-Nya. So, bukankah itu kita memandai-mandai, buruk sangka pada Allah, pandai-pandai buat sangkaan, sedangkan Allah tidak pernah cakap yang dia tidak mendengar doa. Kemungkinan juga mereka rasa doa itu lebih makbul kalau doa ramai-ramai. Doa ramai-ramai. Habis Ustaz, yang Nabi kata doa tak makbul sebab macam mana doa makbul kalau dia makan benda yang haram, buat benda yang haram?
Tanya balik pada dia. Kenapa nak kekal makan benda yang haram, buat benda yang haram? Kan? Kenapa nak kekal dalam dosa? Satu, perlu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara yang Allah selalu ulang dalam Quran. Dia Ar-Rahman dan dia Ghafur. Ghafur. Malah Ghafur itu digandingkan dengan Rahim. Dan Rahim kita tahu tumpuannya nanti di akhirat. So kita bukan sahaja sangat perlu pengampunan Allah sekarang, lebih perlu nanti di akhirat. Kan lalu mereka menganjurkan benda-benda yang tak ada pun asalnya. Doa kena ramai-ramai. Kalau doa seorang-seorang macam tak sampai. Why? Janganlah buat benda yang jangan mereka-reka cerita tentang beragama. So itu berkaitan dengan ayat 9. Fi syakki al-ambun. Mereka ada syak, ragu-ragu dan suka bermain. Unilah bermain sampai tak belajar agama. Malah mereka punyalah lazim bermain. Bukan dia saja tak belajar agama, dia memperlekeh pula orang yang nak belajar agama. Lalu fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Mungkin ada antara kita, tuan-tuan dan puan-puan, yang pernah disindir oleh orang-orang dekat keliling kita. Kau ni aku tengok siang malam pagi petang belajar tentang agama. Apa yang kau dapat? Dan ada juga antara kita yang telah sekian lama ikut kelas-kelas kan. Dia rasa macam, apa aku dapat dah? Dia rasa macam tak ada hasil. Dia ikut kelas sekian banyak. Rupanya tuan-tuan dan puan-puan, ada sebab atau ada alasan kenapa Allah kaitkan kejayaan tu dengan perkataan falah. Allah kaitkan kejayaan dengan perkataan falah. Falah petani. Falah adalah petani. Dan pekerjaan pertama sebagai petani ialah dia tanam biji benih. Dia semai biji benih. Biji benih yang dia semai tu, kali terakhir dia nampak biji benih tu sebelum dia tabur. Kali terakhir dia nampak biji benih tu sebelum dia tabur. Lepas dia tabur, dia dah kambus dengan tanah. Nampak tak biji benih tu? Tak nampak. Dan sepanjang proses dia duk siram lah, dia baja lah, dia gemburkan tanah lah, dia tak nampak apa proses ghaib yang berlaku. Biji benih tu dibelah, keluar tunas, keluar akar, semua tu dia tak nampak. Sama macam kita belajar agama ni. Dia tak nampak kesan waktu tu. Siang, malam, pagi, petang kita belajar dan belajar dan belajar. Sebenarnya kita sedang menanam biji benih. Dan from time to time, tunas akan mula timbul. Akar akan mula keluar. Dan tanpa sedar, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita belajar ini, lambat laun akan membentuk peribadi baru. Itu yang kita tak perasan. Kita tak sedar. Kita tak sedar bahawa telah sekian lama kita tinggalkan kalimah-kalimah buruk dari mulut kita. Tak sedar. Kita tak sedar bahawa kita sudah mula berhati-hati dalam bercakap. Tak sedar. Sebab perubahan itu
seperti biji benih yang timbul tunas dalam tanah tu. Yang sedar siapa? Orang dekat keliling yang nampak. Lalu dia rasa kita ni bukan seperti yang dia kenal. Sebab tu dia sindir, dia tegur. Kau ni, aku tengok lain macam dah sekarang. Tu bila dia kata, aku tengok lain macam dah sekarang. Kita dah berubah sebenarnya. Kita bukan lagi orang yang dulu dia kenal. Kita yang tak sedar. Kita yang tak perasan. Ya, dah dipanggil ustazah. Sedangkan bagi kita, kita sama je dengan yang dulu. Cumanya, adalah beberapa part dalam komunikasi kita, dalam tindak tanduk kita, sudah mula berubah. Sudah mula berubah. Saya dulu waktu muda, saya sanggup jalan 3 km, 4 km, balik awal pagi sebab dah tak ada bas. Jalan kaki, lepak dekat bandar, jalan kaki balik rumah. Dulu. Tapi sebab waktu muda kita dah habiskan tenaga macam tu, bila dah berusia macam ni kita rasa, apalah faedah nak lepak-lepak dekat kedai mamak malam-malam. Saya rasa benda tu dah, alamak, kenapa aku habiskan waktu muda aku macam tu? Tu bila balik kerja, malam langsung tak keluar. Kecuali kalau anak-anak ke orang rumah nak makan kat luar. Tu je. Keluar, settle, balik. Tak ada dah nak melepak-lepak. Ada sekali lah hari tu. Lepak dekat Kampung Baru, makan nasi lemak. Dibayangi oleh lampu KLCC. Balik daripada makan tu, anak saya demam, terus masuk ward seminggu. Tak pernah, memang tak pernah. Sejak kahwin dah tinggalkan tu semua. Ya, mungkin perubahan usia kan, bila kita sudah melihat bagaimana Quran mendatangkan hujah-hujah bahawa kita dah tak banyak masa, ada kesegeraan. So bila mereka ada rasa ragu dengan Allah dan mereka bermain-main, Allah datangkan takhwif. Takhwif dunia. Apa takhwif dunia ni? Amaran keras. Bermula dari dunia. Kesan daripada rasa syak dan main-main tu. Ancamannya adalah fartaqib. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Oleh itu, maka irtiqab ataupun fartaqib. Tunggulah yauma, hari, ta'tis sama'u, langit akan bawa bidukhanin mubin, asap yang jelas, asap yang nyata. Langit akan bawa asap yang nyata. Ada manusia, walaupun telah diberikan sandaran-sandaran dalil yang kukuh, dan mereka masih tak mahu mengambil pengajaran, maka Allah kata, tunggulah kedatangan asap yang jelas. Kedatangan asap, langit yang bawa. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. So asap ni dari langit. Dan tak berapa tepat bila kita kata jerebu tu adalah dukhan. Jerebu tu datang dari bumi, bakaran dari bumi. Asap ni dari langit. So basically, kita lihat, ini belum lagi terjadi. So ada pandangan, pandangan ulama tafsir pernah terjadi kepada musyrikin Mekah. Mereka ditimpa kemarau panjang sehingga debu berterbangan. Bila tanah menjadi sangat kering,
sehingga keadaan menjadi berabuk dan berdebu teruk dan keadaan seolah-olah seperti diliputi oleh asap. So dukhan adalah asap. Asap yang berwarna gelap. Perkataan fartaqib maksudnya menunggu. Menunggu. Dan menunggu kat sini bukan macam tunggu bas tu. Tak. Dia menunggu tak sabar-sabar. Menunggu mengharap suatu yang berlaku. Menunggu mengharap suatu akan berlaku atau fartaqib. Tunggu dengan penuh harapan. Contohnya kita tunggu siapa Perdana Menteri yang ke-10. Tu tunggu macam tu. Tunggu, waiting with anticipation. Fartaqib ni tunggu dengan harapan. Intazir, tunggulah sambil-sambil tu kau boleh buat apa yang kau suka. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah. So kalau intazir, tunggu, sementara kita tunggu tu kita buat apa yang kita nak. Fartaqib dia tunggu dengan penuh harapan, penuh debaran. So ada maksud lain berkaitan dengan dukhan ini. Kerana kemarau maka makanan tak ada. Mereka menjadi sangat lapar sehingga nampak langit seperti berasap. So pandangan ini melihat asap dukhan ini dalam bentuk fata morgana macam tu. Bukannya realiti, tapi dari sudut maknawi sahaja. Dan ada juga yang kata kejadian ini berlaku lepas hijrah. Kejadian ini berlaku lepas hijrah. Dan ini bermaksud ada orang yang beriman tidak terkena azab ini. Kejadian kemarau berlaku lepas hijrah, yang kena Arab Quraisy Mekah, dan kemarau itu menyebabkan kelaparan yang teruk sehingga mereka nampak semua berdebu. Mereka sampai ke tahap menyembelih unta-unta mereka sebab nak minum air dari perut unta itu. Ini bentuk peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. So bila sebut fartaqib, apa yang ditunggu tu hampir tiba, dekat. So dengan kata lain, ketika di dunia lagi mereka telah melalui atau telah dikenakan azab. Kalau di dunia sudah kena seumpama asap begini, apatah lagi di akhirat kelak. Jadi inilah bentuk ramalan bencana yang akan menimpa orang Mekah akibat menolak wahyu semasa ianya diturunkan. So macam mana benda ni berlaku dekat Mekah? Bila Nabi ditolak, ditentang, Nabi berdoa supaya Allah bantu baginda dengan menurunkan kemarau kepada kaumnya. Seperti mana yang telah diberikan kepada Nabi Yusuf. Kan, bila kemarau berlaku, Nabi Yusuf keluar daripada kerana Nabi Yusuf, kerana kemarau yang bakal berlaku, Allah keluarkan Nabi Yusuf dan bertukar keadaan dari penjara kepada kebaikan. Hubungan dia adik-beradik pun menjadi baik. Kan? Sebelum tu Nabi Yusuf banyak melalui kesusahan demi kesusahan. So Nabi SAW telah berdoa, moga Allah bantu baginda. Dan baginda mengambil Nabi Yusuf sebagai subjek doa baginda.
Begitulah kita kan. Kita kalau dah kena musibah, baru ego kita tu rendah sikit. Kan seperti Firaun diberi 9 bencana, tujuannya untuk rendahkan ego Firaun. Apa yang diorang buat? Firaun didn't budge. Tapi kaum dia datang bertemu Nabi Musa, minta baginda berdoa untuk hilangkan azab tu. Dan azab tu datang waktu tu spesifik untuk Mesir Kipti. Orang beriman tak terkena. Kan air sungai jadi darah tu. Telaga dekat rumah Mesir Kipti bertukar jadi darah. Dekat rumah orang beriman tak kena. Katak-katak dan kutu tu semua dekat rumah kafir-kafir Kipti ni. Orang beriman tak kena. So mereka nampak sendiri beza tu. Bila nak ambil air dekat rumah orang beriman. Maka tahulah mereka pada siapa nak minta tolong. Jumpa dengan Nabi Musa. Minta Allah angkat. Dan Allah telah makbulkan doa baginda dengan memberikan kemarau kepada musyrikin Mekah. Mereka lalui kemarau yang teruk sehingga langsung tak ada makanan. Sehingga terpaksa makan bangkai. Dan apa saja mereka boleh buat. Itulah antara puncanya disebut asap dalam ayat ini. Why? Kerana dia merupakan ciri-ciri penting. Suasana ini penting sehingga surah ini dinamakan sebagai Ad-Dukhan. Ada pendapat Ibn Katsir dalam tafsirnya, cuma beliau tak bawa status hadis tu. Dari Sulaiman Ibn Mahran alias Al-Amashi telah meriwayatkan dari Abu Duha Muslim Ibn Sabiti dari Masruq yang kata bahawa kami memasuki Masjid Kufah. Masjid Kufah yang terletak dekat pintu gerbang untuk masuk ke Kindah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang menceritakan kepada teman-temannya tentang maksud firman Allah ni. Fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin. Ada lelaki tengah buat usrah dekat pintu gerbang tu, dekat dengan masjid. Lalu lelaki itu kata, tahukah kalian apakah yang dimaksudkan dengan dukhan? Dia kata, dukhan itu akan datang menjelang hari kiamat. Lalu menimpa pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik. Sedangkan orang mukmin hanya mengalami hal seperti bersin. Dia tulis kat sini pilik. Pilik ni saya tak tahu apa benda. Mungkin kerana kena asap tu dia bersin ke, atau mungkin pedih mata je akibat dukhan tersebut. Masruq melanjutkan kisahnya bahawa lalu dia menemui Ibnu Mas'ud dan menceritakan kepadanya perkataan lelaki itu. Masruq yang dengar cerita lelaki ini, dia jumpa dengan Ibnu Mas'ud. Dia cerita balik, betul ke maksud dukhan ni seperti itu? Ibnu Mas'ud waktu tu tengah baring-baring. Lalu dia terkejut dan duduk. Kemudian dia berkata bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabi kalian, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Hui. Nabi Ibnu Mas'ud baca surah Sad ayat 86. Orang tanya dia, betul ke ayat ni macam ni? Dia terkejut, dia bangun, dia jawab dengan ayat Quran.
Itu level Ibn Mas'ud. Kita, kalau kita macam tu terkejut, apa biasanya kita kata? Apa? Wait, what? Tak. Dia jawab dengan ayat Quran. Maksud ayat Quran tu, aku tidak minta upah sedikit pun atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. So dia jawab, sesungguhnya termasuk pengetahuan itu ialah bila seseorang mengatakan terhadap apa yang tidak diketahuinya, bahawa hanya Allah lah yang maha tahu. Aku akan cerita hal tersebut kepada kalian. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu ketika menghambat agama Islam dan durhaka pada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk memberi pelajaran kepada mereka agar mereka ditimpa kemarau seperti kemarau yang terjadi di masa Nabi Musa. Maka mereka pun tertimpa kepayahan dan kelaparan sehingga terpaksa mereka memakan tulang belulang dan bangkai, dan mereka menengadah pandangan ke langit, maka tiada yang mereka lihat kecuali hanya kabut. So, Dukhan, latar belakang kisahnya tentang apa yang berlaku pada kafir Quraisy di Mekah. Itu yang pertama. Pendapat kedua, ayat ini adalah nak cerita tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. So, ada hadis Nabi yang menyatakan salah satu dari tanda hari kiamat akan tiba adalah asap. Asap. Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah muncul menuju ke arah kami dari Arafah. Ada sahabat Nabi Huzaifah ibn Usaid, dia kata bahawa Nabi muncul menuju ke arah kami dari Arafah. Sedangkan kami pada waktu itu sedang membicarakan tentang kiamat. Kita ada tak duduk 2-3 orang borak-borak pasal kiamat? Ini para sahabat. Dia cerita, kami tengah borak-borak pasal kiamat, Nabi datang dari arah Arafah. Bukan Nabi itu datang dari Arafah, dari arah Arafah. Nabi datang dari utara, bukan daripada Kedah, tapi dari arah utara. Macam tu. Diorang lepak-lepak, tengah bincang cerita pasal hari kiamat. Kita dah habis bola, cerita pula pasal pengadil bola. Yang bias pada Vietnam kan. Malaysia kalah dengan Vietnam 1-0. So Nabi bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Iaitu terbitnya matahari dari arah barat. Itu tanda pertama tau. Terbit matahari dari arah barat ni tanda pertama. So, dan benda tu berlaku tiba-tiba. Tiba-tiba. Kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk bertaubat sekarang, bangun-bangun pagi matahari terbit dari barat, itu sudah tertutup pintu taubat. Tanda pertama, matahari terbit dari barat. Kemudian, lepas matahari terbit dari barat, Dukhan keluar. Dukhan keluar. Kemudian dabbah. Dabbah ni apa? Binatang melata. Dabbah ni binatang melata. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum tu siapa Ya'juj dan Ma'juj? Yang tu dalam surah Kahfi. Kan kita dah lalui ada beberapa pandangan dan pendapat. Ada yang kata mereka inilah yang disekat oleh Zulkarnain.
Soalannya, kenapa pada waktu itu Zulkarnain tidak serang saja mereka? Kenapa bina tembok? Boleh jadi mereka ini bukanlah orang yang boleh diserang, tetapi benda yang hanya boleh dihalang. Kan beza. Kalaulah Ya'juj Ma'juj ini sekelompok manusia, why not Zulkarnain pergi serang once and for all? Tapi dia bina tembok. So possibility bahawa dia mungkin tak boleh serang, tetapi benda tu hanya boleh ditahan. Mungkin bentuk banjir besar ataupun apa, lava gunung berapi. Kan Ya'juj tu suatu yang bergolek, Ma'juj yang membakar. So dia tutup dengan tembok, dan Zulkarnain kata di hujung tu, kan tembok ni akan musnah bila Allah berkehendak, bila sampai waktu ni nanti. So bila tembok tu musnah, apa berlaku? Kaum yang minta Zulkarnain tolong tu, dia dah buat apa nama? Dia dah berketurunan kat situ. Dan kaum ini, Quran bagi tahu, Zulkarnain pun hampir-hampir tak faham apa yang mereka cakap. Kalau Zulkarnain pemimpin hebat semacam itu, hampir tak faham apa yang dia cakap dan berusaha untuk memahami. Bayangkan kaum ni, kampung dia dah musnah. Apa dia buat? Dia akan turun ke darat. Dari pergunungan dia akan turun ke darat. Cari penempatan baru. Orang yang tidak bergaul dengan masyarakat, gaya hidupnya sama ke? Tak sama. Bila dia datang, masyarakat moden akan menolak. Sebab miscommunication ni, Ya'juj dan Ma'juj akan react. Maka berlakulah kerosakan demi kerosakan. So dia matahari dari barat, Dukhan, Dabbah, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian muncul Isa, putra Maryam, dan Dajjal. Nabi kata Isa dulu muncul baru Dajjal. Tak tahu sama ada Nabi sebut ni dalam bentuk kronologi atau macam mana. Tapi Nabi sebut Isa dulu baru Dajjal. Selepas tu terjadinya 3 kali gempa hebat. Sekali di timur, 1 kali di barat. Dan 1 kali gempa di Jazirah Arab. Tuan-puan, adakah Jazirah Arab itu dalam lingkaran plate tektonik bumi yang boleh gempa? Kan, cuba tengok plate, jajaran plate tektonik. Mekah termasuk ke? Senarai plate tektonik. Termasuk tak? Dia tak tunjuk lah. Yang ditunjuk Malaysia je. Tectonic plate. Pacific.
Tak ada. World plate tectonic lah kot. Sebab tanah Arab tu tak termasuk. Ya. Tanah Arab tu tak termasuk. Okey, ada. Ada. Dia memisahkan antara semenanjung Arab dengan Afrika. Laut tu memisahkan. Laut tu memisahkan. So jajaran itulah yang akan menjadikan gempa di tanah Arab. Di tanah Arab. So Allah dah sediakanlah. Allah sediakan semua keperluan tu. So 3 kali gempa di timur, di barat dan di tanah Arab. Dan munculnya api dari daerah pedalaman Aden untuk menghimpunkan manusia. Api itu ikut menginap bersama mereka di tempat menginap dan ikut istirahat bersama mereka di tempat istirahat. Apa maksudnya ni? Api itu akan muncul untuk halau manusia ke mahsyar. Kalau kita daripada Malaysia dihalau oleh api itu ke mahsyar, kita nak guna apa pergi mahsyar? Naik kapal? Tak, kapal terbang dah tak ada dah. Naik kereta? Tak ada. Yang kita boleh buat apa? Jalan kaki. So jalan kaki daripada sini ke Arafah, ke mahsyar, kan jauh. Kena berhenti. So bila kita berhenti, apa itu berhenti? Kita berjalan, apa itu jalan? Tapi dia tetap menghalau kita. Dan hadis ini dalam Sahih Muslim hanya ada satu je. Hadis ni tunggal. Hadis ahad dalam kitab Sahih Muslim. Dan menariknya, kesan asap itu tidak teruk kepada orang beriman. Kerana mereka akan rasa macam demam selsema je. Namun ia menjadi sangat teruk kepada orang-orang yang kufur. So ada lagi satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dukhan menggoncangkan manusia, tetapi bagi orang mukmin hanya mengalami hal seperti selsema, sedangkan orang kafir menjadi kembung kerananya, kerana dukhan keluar dari semua lubang yang ada pada tubuhnya. What? Uyo. Maka itu sedikit sebanyak tentang apa dia dukhan. Pertamanya sejarah di zaman Nabi, setelah Nabi berhijrah. Dan yang keduanya tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. So Allah sambung penerangan tentang asap tu, tentang dukhan tu. Bagaimana keadaannya? Yaghshan nasa hadza azabun alim. Dukhan itu akan menyeliputi manusia, menyelimut manusia. Yaghsha. Menimpa seluruh keadaan manusia. Dukhan itu akan menyelimuti, meliputi manusia. Semua manusia kena, beriman tak beriman kena. Sehingga mereka kata, haza azabun alim. Ini azab yang sangat pedih. Sangat pedih. Kalau kita ambil kes yang pertama, Nabi telah berhijrah ke Madinah. Kemarau tu hanya menimpa masyarakat Arab. Orang Madinah tak terkesan. Tu yang syanas.
ia hanya meliputi masyarakat Arab yang degil pada waktu itu. Dan kita tahu melalui suratul Fath bahawa di tanah Arab waktu itu ada orang beriman yang menyembunyikan keimanannya. So mereka tidak terasa. Dan bila kan kita tengok ayat tu, yaghshan nasa hadza azabun alim. Satunya meliputi manusia, yang kedua, fasa yang kedua, dialog manusia tu, respon manusia tu. So, apa nama? Sama ada mereka yang mengatakan atau mereka diberi ingatan. Sama ada mereka yang kata ini azab yang pedih. Sebab hadza azabun alim tu kita tak tahu siapa bercakap. Manusia yang kena azab tu yang bercakap ataupun pihak ketiga yang kata pada mereka inilah azab yang pedih. Makanan tak ada sehingga mereka terpaksa melapah-lapah makan kulit. Tapi kita makanan ada pun makan kulit juga. Kulit lembu tu, ui, itu kalau masak lemak cili padi, kulit lembu. Pernah makan? Dia macam urat keting. Kita tak kemarau pun kita makan kulit. Orang Jawa suka. Diorang waktu kemarau je makan-makan kulit. Termasuk kulit kasut. Kulit kasut pun dimakan. Punya teruklah keadaan tu. Hadza azabun alim. Azab yang pedih. So, rupanya azab dekat dunia ni, ada orang yang melaluinya dengan penuh keperitan dan kepayahan. Penuh keperitan dan kepayahan. Lalu Quran menggelarnya sebagai azabun alim. Memang pedih dan perit. So ayat 12, Rabbana kshif 'annal azab. So yaghshan nas, azab tu datang meliputi. No, sebelum tu Allah kata tunggu azab datang. Ayat seterusnya ayat 11, yaghshan nas, azab tu datang. Kemudian mereka beri komen, ui pedih betul. Kan? Mereka beri komen, ui pedih betul. Ayat seterusnya baru ada perkataan mengaku ada Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Apabila mereka terkena azab itu, barulah mereka berdoa. Sama seperti Mesir Kipti minta pada Musa. Datang bertemu dengan Nabi Musa, minta doa supaya Allah angkat azab yang dikenakan pada mereka. So azab ni kita boleh fahami ada dua, serampang dua mata. Satunya azab di dunia dan satu lagi azab di akhirat. Dan Allah pernah nyatakan bahawa para sahabat menjadi azab kepada kafir Quraisy dalam bentuk mereka kalah perang. Allah datangkan para sahabat ni, tentera Muslim ni, sebagai bencana kepada kafir Quraisy melalui jalan peperangan. So azab bukan sahaja benda-benda yang kita pernah dengar, kaum Lut kena, kaum Nuh kena, kaum Ad kena, tetapi apa sahaja benda yang mendatangkan kesukaran luar jangka, kesukaran yang tak munasabah, atau azab lah tu. Azab. Dan bila kena azab, barulah mereka merayu dan berdoa, wahai Tuhan kami,
hapuskanlah azab ini dari kami. Sesungguhnya kami orang yang beriman. Sesungguhnya kami akan beriman. Inna mu'minun. Kami janji kami akan beriman. Itu maksud mu'minun. Mu'minun ni apa? Dalam bentuk apa? Isim maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Maf'ul. Dia sedang nak beriman. So, dia penilai itu macam muttaqin. Dia apa nama timbangan dia? Macam muttaqin. Muttaqin juga sedang berusaha untuk bertakwa. Kat mana kita jumpa perkataan muttaqin? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini tiada keraguan menjadi petunjuk kepada orang yang sedang dalam proses meningkatkan takwa, belajar nak bertakwa, sedang tahan diri, bertatih-tatih. Siapa? Kita lah. Kita lah. Itu muttaqin. Sebab dia ada perkataan lain yang Allah sebut tattaqun. Tattaqun, dia sudah capai level takwa. So perkataan-perkataan mukmin, amanah, yang itu maksud dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Kan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Allah guna amanah. Amanah apa fi'il? Fi'il madhi. Rasul terbukti telah beriman. Kan amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bagi Rasul telah beriman. Digantikan dengan kita. Kita sedang nak beriman. Iman kita masih turun naik. Tapi Rasul, pada level para Nabi dan Rasul telah beriman. Kan lain tu. Lain. So, Rabbana, wahai Tuhan kami, lepas kena azab baru nak berdoa. Tahu pula tu terus berdoa pada Allah. Tak ada pula guna perantara. Ya Sayyidi, Syekh Abdul Qadir. Tak. Terus doa pada Allah. Malah mengaku Allah tu sebagai Tuhan. Rabbana. Sebab bila sebut perkataan Rabb, kawan dia, Abdun. Bila kita ungkapkan perkataan Rabb, kita sebenarnya secara automatik mengakui yang kita ni hamba, Abdun. Bagi yang sedar, bila kita sebut perkataan Rabb, kita menyedari yang kita ni Abdun, humble depan Tuhan. Sebab tu Allah buat automatik. Tak kira siapa pun berdoa, dia adalah hamba. Bayangkan kalau kita penuh kesedaran menyebut Rabbana, wahai Tuhan kami. Ada pendapat yang kata suatu kejadian kemarau di Mekah tu, wakil dihantar ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah untuk angkat azab tu. Kerana kejadian tu berlaku setelah Nabi berhijrah. Lalu mereka dapat mengagak azab yang dikenakan tu kerana apa yang berlaku. So mereka hantar wakil seperti Firaun hantar wakil untuk bertemu dengan Musa. Itu ada pendapat lah.
So apa yang mereka doa? Ikshif annal azab. Selalu kita kita memahami orang-orang yang ada tempat istimewa. Tempat istimewa di sisi Allah sebagai, oh dia ni kasyaf. Nah, inilah kasyaf-kasyaf tu. Ikshif. Singkap. Angkat. Tengok perkataan yang Allah guna. Sangat sangat kena. Azab tu didatangkan dalam bentuk selimut. Yaghsha. Selimut. So untuk buka selimut tu kan perlu disingkap. Yaghsha, ikshif. Oi. Macam, cantik lah, cantik. Ayat tu cantik. Azab tu diselimut. Sekarang kita mohon pada Allah untuk singkap selimut tu. Singkap. Ini bukan mengintai dari tirai kamar. Ini lain. Ini ikshif. Mohon ya Allah, singkaplah azab ini. Anna, dari sisi kami. Punyalah mereka sangat terasa dengan azab tu. Walaupun dukhan itu diutuskan kepada semua manusia, setiap inci manusia rasa azab tu dekat. Anna, dari kami. Dekat. Setiap individu terasa. Mereka mengaku dan menerima hakikat bahawa hanya Allah dapat menyingkap azab itu. Cuba tengok doa dia. Direct. Wahai Tuhan kami, singkap azab ni. Dia bukan saja mengaku dia ada Tuhan, tapi mengaku hanya Allah berkuasa untuk settle the problem. Itu jam mereka sedar dah, tak ada siapa boleh tolong. Maka sekarang mereka minta terus kepada Allah. Dan tidak sedikit tuan-puan, tidak sedikit kes-kes seperti ini berlaku. Sekarang, berapa ramai orang-orang non-Muslim, Cina, India, datang pergi surau, Ustaz, tolong doa anak saya sembuh. Ramai. Bila dia tak ada jalan, akhirnya dia nampak itu sebagai ikhtiar. Dan banyak kali dah Allah buktikan bahawa Allah dengar doa dan permintaan setiap manusia. Bukankah sebelum dia jumpa Ustaz tu dia doa? Minta. Walaupun doanya itu bukan macam doa yang kita minta. Tidak menyebut Rabbana ke. Tapi jauh sudut hati dia nak anak dia sembuh. Kan? Kalau tanpa iman tu, saya tak tahu apa benda yang kita boleh sebut tentang dia punya faith dan kepercayaan tu sehingga sanggup minta orang dari agama lain tolong doakan. Bukankah itu nilai iman? Dah ada dah bibit iman tu. Tapi benda tu datang waktu terdesak. Terdesak. Malah mereka kata, inna mu'minun. Sungguh kami akan beriman. Mereka tidak mengakui, mereka tidak pun sebut, kami telah beriman. Akan beriman. Inna mu'minun. Ini janji. Inna mu'minun. Kami akan beriman. Dan cuba tengok betul-betul ayat tu. Bukankah dalam bentuk syarat? Kalau Allah angkat azab, barulah kami nak beriman. Tu janji orang-orang kafir. Apa beza perkataan ini
dengan perkataan adik-beradik Nabi Yusuf. Lepas Yusuf tak ada, kita akan jadi orang soleh. Kita akan jadi orang soleh. So dengan Tuhan pun dia nak dia nak buat perjanjian. Dia nak buat perjanjian. So itu bentuk apa? Fikiran apa? Victim, dia dah jadi mangsa. Kalau Tuhan angkat, baru kami nak beriman. Kalau tak angkat, tak beriman. Itu macam mana? Bayangkan waktu diminta macam tu, Allah jawab. So kalau aku tak angkat, engkau tak beriman. Kelu juga tu nak jawab tu kan? Macam mana kita tengah ngecek dengan bapak dia. Bah, tahun ni UPKK. Boleh tak Nuha nak iPhone kalau dapat 5A? Kan? Ngecek macam tu. Di boleh tak Di? Nuha nak iPhone kalau dapat 5A. So dia nak bargain. Dia nak bargain. Kalau saya jawab, kalau tak dapat, kalau tak dapat handphone, so tak dapatlah 5A. Kau macam mana? Ayat ini, ayat yang penuh dengan flaw, penuh dengan lubang-lubang. Allah ajar kita, orang beriman, dia bukan standard ini. Orang beriman, beribadah bukan kerana apa yang Allah bagi. Allah sudah lama bagi. Orang beriman punya level keikhlasan lebih dari ini. Itu beza mentaliti orang beriman dengan yang tidak beriman. Okey, sebenarnya ada tafsir lain tentang siapa yang dimaksudkan berdoa di sini. Sebelum ni kan golongan yang kita sebut ialah musyrikin Mekah yang menyesal dan sama ada mereka berdoa atau minta Nabi tolong doakan untuk mereka. Ada juga pendapat yang sebut ini adalah doa orang yang beriman yang tak dapat berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana tak mampu. Tak mampu. Lalu mereka inilah yang berdoa pada Allah untuk mengangkat azab asap itu kerana mereka juga terkesan terkena azab walaupun mereka telah beriman. So ayat ini juga dalam bentuk begini. Angkatlah azab ini kerana kami memang sudah beriman. Mukminun, maf'ul kan? Maf'ul. Sudah ada iman tapi sedang berusaha untuk beriman. So tafsir ini diberikan kerana riwayat tentang kedatangan musyrikin ke Madinah itu diragui kesahihan. Jadi mereka bertawassul dengan iman mereka dengan mengatakan kami beriman. Ini adalah bentuk tawassul yang dibenarkan. Okey. Satu ayat ada dua dimensi. Dimensi pertama, ayat ini diucapkan oleh orang tidak beriman. Dalam bentuk kami janji kami nak beriman. Dimensi kedua, ayat ini diucapkan oleh orang yang beriman di Mekah. Orang yang beriman di Mekah, lalu kerana mereka terkesan dengan azab tu, dia mohon Allah angkat azab ni dengan bertawassul. Kami kan beriman, ya Allah angkatlah azab ni Allah. Aku kan beriman padamu.
Kerana aku beriman, kau angkatlah azab ni. Itu tawassul yang dibenarkan. Ada perantara. Kita dah lepas solat, ya Allah, aku dah baca Yasin, aku dah solat, maka kategorikanlah aku, letaklah aku sebagai anak yang soleh. Moga sebab doa anak yang soleh ni kau terima kepada mak bapak. Itu bahasa yang cantik, yang comel bila mohon berdoa pada Allah, bertawassul dengan amal kita, bertawassul dengan ibadah kita. So satu sudut dia berjanji yang akan beriman, dan dimensi yang kedua, ini orang beriman yang berdoa dan mereka sedang bertawassul atas iman dia. Ui, cantik betul. Cantik. So, mereka telah beriman dan selepas itu mereka berdoa. Oleh itu, orang yang berjanji akan beriman atau berbuat baik kalau Allah beri mereka sesuatu, itu adalah tanda dia itu bukanlah seorang yang beriman. So, okey. Orang yang berjanji akan beriman atau berjanji buat baik, kalau Allah bagi dia sesuatu, itu tandanya dia bukanlah orang beriman. Contohnya orang yang berdoa dan berjanji dengan Tuhan, kalau mereka dapat projek, dapat itu dan ini, mereka akan buat baik. Akan datang kelas tafsir. Memang taklah. Tolong rumah anak yatim, beri sumbangan pada madrasah dan sebagainya. Itu bukan iman. Dan itu tidak ikhlas. Iman ini tak ada harga. Bukan tidak berharga, tak ada harga. Iman ni tak boleh dibeli. Tak ada nilai bagi iman. Dapat projek tu baru nak jadi baik. So kalau tak dapat, kau tak jadi baik. Maka apa yang perlu kita buat, bantu dulu anak yatim. Datang dulu kelas tafsir. Jadi baik dulu. Barulah kita gunakan ini sebagai dokumen sokongan dalam permohonan kita. Ya Allah, Engkau tahu, aku dalam diam aku bantu keluarga yang itu. Aku bantu keluarga ini. Aku cuba untuk tak bagi tahu orang. Ya Allah, moga dengan apa yang aku buat ni, kau terima sebagai amal. Dan bantulah aku. Aku nak projek tu. Gitu patutnya. Ini terbalik. Aku dapat projek tu, ya Allah. Aku janji aku bantulah orang ni. No. Tak. Bukan begitu. Anak kita pun macam tu. You PKK 5A. You PKK 5A. Kan dia bertawassul tu. Dia dah ada sesuatu. Bertawassul dengan apa yang dia ada untuk dapat sesuatu. Itu lebih menenangkan berbanding diri. Kalau dapat 5A nanti macam mana dia? Dia nak bagi apa? Belum dapat lagi. Tunjukkan kau dapat dulu. Seorang beriman janganlah kita bersikap seperti itu ketika meminta pada Allah. Kan buat dulu sedangkan kita memang kena beriman dan beramal dalam taat pada Allah. Dan satu sudut lain, tuan-puan, kenapa kita jarang guna bentuk tawassul macam ni sedangkan Nabi guna dan sahabat guna? Why? Atau mungkin kita tak confident dengan apa yang kita buat. Sembayang ala kadar, kita rasa macam, sembayang aku macam tak boleh guna je untuk tawassul ke macam mana ni? Cuba kita guna benda tu. Bertawassul dengan apa yang kita buat. Dia dah lepas sembahyang, ya Allah, aku baru menyembahmu dan aku cuba sedaya upaya untuk ikhlas menyembahmu dan aku mohon dengan sedikit manfaat yang dapat dari sembahyang ni, aku nak kehidupan yang bahagia, sejahtera. Mohon tawassul semacam itu. Atau mungkin kita beranggapan macam tak berbaloi kita minta untuk dunia. Kalau macam tu, mintalah untuk akhirat. Aku mohon dengan solat aku ni, ya Allah, Engkau ringankanlah azab.
Atau aku mohon dengan apa yang aku buat ini ya Allah. Kan? Aku mohon dengan apa yang aku buat ni ya Allah. Mudah untuk aku dihisap. Tawasul siap-siap untuk perkara itu. Dan kita yakin dan percaya apa yang berlaku ke akhirat nanti semuanya atas rahmat dan kasih sayang Allah. Bukannya solely atas apa yang kita buat. Tapi tak salah untuk kita tawasul dari sekarang kan. Ya, malu. Setuju. Malu. Tapi para sahabat buat macam tu. Kerana mereka meyakini hanya Allah yang dengar permintaan kita. Kalau bukan kita yang minta, pada siapa lagi kita nak minta kan? Kalau bukan kita minta pada Allah, pada siapa lagi kita nak minta? So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama dengan pagi ini. Kita berhenti berapa? 10.30? 9? 10.30 Ustaz. 10.30. Belum berhenti. Ustaz nak pergi jalan mana-mana ke Ustaz? Tak. Lazimnya memang saya buat kelas sejam. Tapi kelas yang ni 10.30 tu yang Okay, special. Ustaz. Kami tengah syok dengar ni. Okay. So, tadi ada dua pendapat. Satu pendapat yang kata ini kafir Quraisy yang doa. Satu lagi pendapat orang beriman berdoa. Diorang ulama tafsir beri pendapat tu hanya pada ayat tersebut. Hanya pada ayat tersebut. Boleh digunakan kedua-dua belah pihak. Tapi bila kita masuk ayat 13. Bila masuk ayat 13, maka kita akan lihat nanti pendapat pertama lebih kuat. Kerana ayat 13 adalah ayat bentuk peringatan keras. Allah bagi tahu bahawa mereka yang musyrik itu tidak akan beriman walaupun azab itu diangkat dari mereka. Ini kerana sebelum itu mereka telah pun meletakkan tauhid bukan menjadi prioriti, tetapi dunia mereka. Dunia mereka. Kadang kita tak bertawasul dengan amal ibadah kita untuk minta dunia, kita rasa tak worth it kan. Dunia ni kan sementara. Setakat nak minta apa? Dunia, kita ibadah pada Allah tapi minta dunia. Kan macam itu yang kita tak minta tawasul sangat tu. Tapi from time to time boleh je minta. So anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Ini cara kau nak beringat macam tu. Anna lahumuz zikra, macam ni cara kau nak beringat. Macam ni cara kau nak beringat. Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Padahal mereka telah didatangi seorang rasul yang memberi penerangan yang jelas. Cuba tengok bentuk ayat demi ayat. Okey, kita tengok bentuk ayat demi ayat. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kamu tunggulah. Fartaqib kan arahan. Fi'il amar. Fi'il amar ni untuk siapa? Kamu. So ayat 10 Allah bercakap dengan mereka direct. Ayat 10 Allah bercakap dengan diorang direct. Dah mandi. Okey. Yaghshan nasa hadza azabun alim. So yaghsha fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ditujukan kepada siapa? Mereka. Okey? Kamu, 10 kamu, 11 mereka. 12
Mereka berdoa pada Allah. Rabbana kshif annal azab. Mereka berdoa pada Allah. 13 Allah komen tentang mereka pada kita. Allah komen tentang mereka pada kita, pada Nabi SAW. Macam ni diorang beringat. Macam tu. Macam ni diorang beringat. Macam mak-mak kita lah kan. Adik-beradik 10 orang. Kadang tak semuanya baik dengan mak. Lalu bila kita balik kampung, kita borak dengan mak, mak cerita pasal adik-beradik kita yang lain. Kau tahu, abang long kau. Cerita gini. Lepas tu tiba-tiba minta mak gini. Macam ni dilayan mak. Gitu. Annalahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bukan selama ni aku dah bagi dia seorang rasul yang jelas dan terang bagi pengajaran. Satu sudut Allah sedang memuji Nabi telah berjaya memberikan dakwah dengan jelas dan terang. Wih tuan-tuan, Allah sedang puji Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya datangkan dakwah yang jelas dan terang. Annalahumuz zikra. Macam ni diorang beringat. Terjemahan yang lain, bagaimana mereka nak beriman? Kan, bagaimana mereka dapat beringat, menyempurnakan janji mereka nak beriman? Diorang kata diorang nak beriman, bukan kami dah hantarkan Rasul. Tapi menariknya Allah sebut az-zikra. Az-zikra. Dan kita tahu Quran juga dipanggil sebagai az-zikra. So ayat ini dikata bagaimanakah mereka dapat beriman kalau mereka meletak syarat untuk beriman? Bagaimanakah mereka beriman kalau mereka letak syarat untuk beriman? Kita beriman kan tanpa syarat. Allah sebut tentang azab kubur, kita percaya. Allah sebut tentang azab akhirat, kita percaya. Tak ada syarat. Kita tak letakkan syarat, kami akan percaya kalau bulan tu kami nampak terbelah. Tak. Kita tak letak syarat begitu. Yang letak syarat begitu, musyrikin Mekah. Dan perkataan anna, anna, dia bermaksud sesuatu yang tak mungkin berlaku. Anna ni macam, wait, what? Tak mungkin berlaku. Mereka kata kalau Allah hilangkan bala, barulah mereka beriman. Sepatutnya tindakan yang perlu ialah mereka bila nampak bala terus beriman. Bukan tunggu diazab baru nak beriman. Kerana kalau begitulah tindak tanduk mereka, mereka takkan beriman. Takkan beriman. Dan dapat projek ni, saya akan pergi umrah. Itu tidak ikhlas. Oleh itu, tidaklah mereka akan dapat peringatan dari Quran dalam bentuk yang sebenar. Tak berguna janji nak beriman. Sebab begitulah sikap manusia setelah kena balak dan musibah, baru menyesal dengan kesalahan. Kemudian mereka akan berdoa sebanyaknya, mengaku nak buat itu dan ini, serta berjanji nak beriman. Namun mereka cakap begitu sewaktu dalam keadaan terdesak dan desperate. Setelah mereka senang, mereka akan kembali macam dulu. Dan Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Dah terantuk, baru terngadah.
Iya, itu dikira sebagai sombong. Dia bagi syarat pula pada Allah. So, waqad ja'ahum rasulun mubin. Perkataan mubin dalam ayat ni maksudnya Nabi SAW jelas seorang rasul dan seorang rasul yang berjaya menjelaskan. Nah, dia ada dua. Pertama, mubin tu Nabi tu betul rasul. Yang kedua, Nabi berjaya bawa risalah dengan jelas. Benda yang jelas tak mungkin boleh dibantah. Tapi diorang bantah. Kan anak kita bawa keputusan, di 5A di 5A. Jelas dah tulis itu 5A. Dia dikata apa? Mana ada. Ini sijil tipu. Dah jelas itu ada bukti. 5A di 5A. Tak, itu Nuha komplot je dengan ustazah. Sebab nak iPhone kan? Tu. Mendustakan. Mendustakan. Malah kalau ceritanya benda tu berlaku selepas hijrah, maksudnya mereka sudah bersama dengan Nabi 13 tahun. Mereka sudah bersama dengan Nabi 13 tahun. Terima kasih Puan Syafini. Ikut Rasul yang mubin boleh membantu menghadapi dukhan yang mubin. Ya, terima kasih. Tu kita nampak dua perkataan yang sama kan. Dukhanin mubin didatangkan Rasulun mubin. Itu apa nama? Sindiran tajam tu. Sindiran tajam pada musyrikin Mekah. Diorang kata hadza azabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Yaghshan nasa hadza yaghshan nasa bidukhanin mubin. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin. Mereka dijanjikan begitu, fartaqib. Mereka didatangkan dukhan yang mubin. Kerana jauh lama sebelum itu, pada ayat 13, waqad ja'ahum rasulun mubin, ayat 13, Nabi 13 tahun di Mekah. Wah, main nombor pula kita. Tak ada kaitan. Saya saja je. tak ada kaitan tu. Kan macam, 13. 13 tahun dekat Mekah. Betul lah Quran. Wah, magnificentnya. Tak. Bukan macam tu. Tak ada kaitan. Allah sahaja yang tahu. Waqad ja'ahum rasulun mubin. Telah datang kepadamu Rasul yang jelas. Memberi keterangan-keterangan yang nyata. Maka Allah tahu kalau diangkat pun azab tu mereka tidak juga beriman. Jauh tersembunyi dalam hati mereka sebenarnya. Janji itu janji manis yang keluar dari mulut mereka. Bukan atas dasar keikhlasan. Kalau betul nak beriman 13 tahun dulu. Sekarang bila dapat azab baru nak beriman. Sorry sikit. So, bila diangkat azab, kan? Bila diangkat azab, lalu Allah menempelak mereka, annalahumuz zikra. Lama-lama panas pula pakai binatang ni. Annalahumuz zikra. Sekarang kau baru nak beringat. Sebelum ni datang Rasul. Apa lagi tindakan yang kau buat pada Rasul ini? Summa tawallaw anhu. Mereka berpaling dari menerima apa yang didatangkan oleh Rasul. So Allah bukan sahaja mengingatkan dulu telah datang Rasul yang jelas menjelaskan kepada kamu.
Malah apa lagi tindakan kamu? Summa tawallau anhu. Kemudian mereka berpaling dari Nabi. Waqalu, dan mereka ramai-ramai menggelarkannya mu'allamun majnun. Mu'allamun majnun. Mereka seorang yang diajar, dia seorang yang diajar dan dia juga seorang yang gila. Oh, ini dakwaan baru kepada Nabi. Sebelum ni majnun tu biasa kita dengar. Ini ada dakwaan baru, mu'allam. Mu'allam. Sebelum ni yang kita dengar apa? Sihrun. Ada sihrun mubin, ini sihir. Majnun. Tapi kali ini ada satu lagi gelaran baru yang kita belajar, mu'allam. Mu'allam. Pada ayat yang ke-13, ayat 13, in anna lahumuz zikra, mereka kan, dia punya apa nama, kata ganti nama tu pihak ketiga, mereka, lahum wa qad ja'ahum, sedang Allah beritahu mereka ni takkan beringat, takkan beriman, dan mereka ni telah dapat Rasul. Ayat 14 pula, Allah terus menempelak mereka, tapi jadikan mereka pihak kedua. Summa tawallau, tawalla kamu kan? Kamu yang berpaling dari dia. Malah kamu katakan pada dia, mu'allamun majnun. Ini menunjukkan level kemurkaan, tuan-puan. Dalam kelas, cikgu sedang bagi tahu pada row di hadapan. Diorang kat belakang tu tak belajar. Diorang kat belakang tu kami dah datangkan bagi buku teks pun tak nak baca. Bagi tahu row kat depan. Kawan kamu kat belakang tu tak nak belajar. Kawan kamu tu tak nak buat itu, tak nak buat ini. Lalu yang kat belakang ni dia cuba defend diri dia. Tak, kamu belajar, kamu belajar. Kamu kata kamu belajar. Kan tadi bercakap dengan orang depan. Sekarang cikgu terus bahasakan orang kat belakang. Kamu cakap kamu belajar. Ni bukti kat depan ni. Ketua kelas kamu. Bagi report. Bagi itu dan bagi ini. Kamu tak bagi respon pun. Oi. Tu iltifat tu. Iltifat. Iltifat. Summa tawallau anhu wa qalu, dan kamu sendiri kata apa nama ketua kelas muallam majnun. Kamu gelar ketua kelas sebagai muallam majnun. Wih, itu marah betul tu. Tu kemurkaan, bentuk kemurkaan. So dengan kita tahu iltifat, pertukaran ni, pertukaran pihak keberapa bercakap ni, kita dapat rasa level of emosi. Level of emosi yang sedang dipaparkan, yang sedang dipancarkan. Satu Nabi bila baca ayat-ayat macam ni, timbul kegerunan. Allah tengah murka. Allah tengah murka bercakap dengan orang ni. Malah tadi pihak ketiga, dia itu dah tunjuk kemurkaan pada certain level. Sampai ayat 14, kemurkaan itu semakin meningkat, lalu orang itu terus dibahasakan. Summa tawalla, kamu sendiri berpaling. Oi. Mereka berpaling pada Nabi, tak mahu beriman. Nabi ajak, diorang tolak. Baginda sampaikan, diorang perlekeh. Malah ramai yang turut menentang. Bawa pula kaum, tak mahu terima. Lawan berkali-kali. Nabi dipulaukan. Ini macam-macam. Itu yang Allah kata, summa tawallau, kamu sendiri berpaling.
anta tawallau. Kamu sendiri berpaling. Wa qalu, dan mereka berkata muallamun majnun. Apa maksud muallam? Muallam maksudnya diajar. Diajar. So antara sebab mereka tak dapat menerima Nabi ialah Nabi diberi wahyu. Mereka tak dapat terima yang Nabi diberi wahyu. Jadi mereka kata yang baginda dapat Quran itu dari orang lain. Mereka kata tentulah ada orang yang mengajar Nabi. Kalimah muallam tu bermaksud begitu. Nabi diajar. So tanggapan mereka sedang tuduh Nabi diajar atau baginda ambil dari kitab terdahulu, campur-campur jadikan Quran. Itu tuduhan mereka. Mereka kata Nabi dapat pelajaran tu dari seorang Rom yang berada di Mekah. Jadi mereka kata baginda belajar dari orang lain. Nah, ini tuduhan-tuduhan dia. Mereka kata Nabi diajar, muallam. Satu sudut betul Nabi memang tidak mencipta Quran. Nabi sebenarnya dapat Quran tu dari Allah. Diwahyukan oleh Jibril. Tapi apa yang Nabi bagi tahu mereka tak terima. Karut. Tak, engkau belajar dari orang lain kan? Daripada orang Rom kan? Kau campur-campur kan? Itu yang bermain di minda orang musyrik ni. Muallam, Nabi diajar. Betul Nabi diajar, dari satu sudut muallam tu betul. Nabi diajar, tapi bukan menurut apa yang mereka sangka. Ini adalah hujah yang tak betul, kerana kalaulah ada yang mengajar Nabi, tentu orang tu diketahui dengan orang-orang yang rapat dengan baginda. Khadijah, Abu Bakar, Ali. Kan? Namun mereka yang rapat dengan baginda boleh terus terima apa yang Nabi bawa. Tidak pun kata Nabi diajar. Malah kita orang beriman, ada tak kita sebut, oh Nabi diajar Tuhan? Tidak. Kita kata Nabi dapat wahyu. Plus akhlak Nabi memang sudah superb. Dibentuk, dididik oleh kesan dari Quran. Sehingga Allah menyatakan akhlak baginda tu ala khuluqin azim. Akhlak Nabi tu di atas akhlak yang mulia. Allah tak kata akhlak Nabi itu terpuji. Tak. Allah kata akhlak Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau tu berada satu standard di atas akhlak yang mulia. Macam mana tu? Kita tak mungkin boleh follow akhlak Nabi. Menirunya ya. Tapi untuk sama standard tak mungkin. Sebab tak kala kita mengamalkan akhlak yang mulia, kita sebenarnya masih di bawah akhlak Nabi. Ala khuluqin azim. So muallam dia adalah, mereka kata tuduhan mereka tu dalam bentuk nak downgrade baginda, tapi perkataan muallam yang Allah gunakan dekat sini difahami oleh orang beriman, ya betul, memang Nabi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allamal Quran, khalaqal insan, begitu. Dalam bentuk begitu. Perkataan yang sama digunakan, tapi ada dua dimensi pemahaman yang berbeza. Satu diajar oleh
entah siapa-siapa, dan satu lagi muallam diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nampak macam so sweet. So sweet. Macam mana? Kutukan daripada kafir Quraisy Allah datangkan dalam Quran dalam bentuk memuji Nabi. Kan satu dimensi, ya, Nabi diajar oleh Allah. Satu dimensi lagi, tanggapan mereka itu salah. Tanggapan mereka itu salah. Kemudian ada yang kata baginda gila. Kemungkinan pertama, dengan panggilan gila ni, mereka kata Nabi itu gila kerana pandai-pandai mengaku Nabi. Majnun. Itu kemungkinan pertama. Kenapa dia panggil Nabi gila? Sebab Nabi pandai-pandai mengaku Nabi. Kedua, baginda dituduh gila kerana apa yang baginda buat. Akhlaknya, amalannya, fahaman baginda berbeza, menongkah arus dengan apa yang masyarakat Arab buat. Kita kalau buat benda yang berbeza dengan manusia lain buat, kita akan dipanggil gila. Elon Musk, berapa ramai orang panggil dia gila? Sebab dia bangunkan kereta elektrik sewaktu orang lain tak hirau tentang kenderaan elektrik. Orang panggil dia gila. Dan sekarang dia jadi orang paling kaya. Elon Musk. Tak pernah dibuat dia orang panggil gila. Tun Mahathir kan dulu pernah dipanggil gila sebab nak buat menara berkembar. Petronas. Tak pernah dibuat dia orang, tak pernah dibuat oleh pemimpin sebelum tu orang panggil gila. Tapi dia teruskan juga. Gila. Apa yang Nabi buat tidak difahami, tidak dikenali oleh kebanyakan majoriti masyarakat Arab waktu tu. Itu kedua. Ketiga, kerana baginda dok ulang perkara yang sama pada bila-bila masa. Tentang syurga, tentang neraka, tentang Allah, tentang iman. Benda yang sama diucap berulang kali. Kalau bercakap dia tentu baginda akan sebut tentang tauhid, tentang syirik. Satu tadi kita tengok hadis Nabi itu, para sahabat tentang bincang soal kiamat. Kan bila baginda sudah tenggelam dengan keasyikan benda tu, ke mana-mana baginda akan sebut tentang tauhid, tentang syirik, tentang tauhid, tentang syirik. Para sahabat bila dia dah tenggelam dengan kecintaan pada hari kiamat, ke mana-mana dia pergi, dia akan cerita tentang kiamat. Satu mereka ni dipanggil gila. Sama macam kita, bila kita dah mula seronok tentang tadabbur, ke mana-mana kita pergi, kita akan selalu ingatkan orang tentang Quran, tentang tadabbur. Tu kesan dia. Orang dekat keliling pelik. Angkor ni tak macam dulu. Apa kau dapat belajar macam ni? Menongkah arus. Saya dipanggil oleh TV Hijrah untuk program analisis hari Jumaat ni. Tapi saya menolak dengan baik sebab balik kampung. Dia punya tajuk, dia bagi tajuk tu tentang kerosakan hasil daripada perbuatan manusia. Analisis. Itu kalau jadi tu saya nak bagi tahu kerosakan paling utama ialah tidak beriman pada Allah. Itu kerosakan paling utama. Tak beriman pada Allah, rosak. Tapi adakah itu menjadi pemikiran arus perdana? Saya tolak awal-awal.
Awal-awal. Saya nak sebut tentang kerosakan pada tangan manusia. Kat mana kita letak Quran sekarang? Di tangan untuk dibaca, di bibir untuk dialunkan, atau di hati untuk kita tadabbur bersama? Kan? Bila kita mula tadabbur, kita akan selalu ingatkan orang tentang Quran, tentang tadabbur. Boleh jadi apa yang kita bakal suarakan nanti menongkah arus. Menongkah arus. Itu yang Nabi bawa. Satu orang sebut gila. Gila. Idea yang Nabi bawa tak sama dengan orang lain. Sebab itu mereka gelar Nabi sebagai gila. Ada orang marah. Kamu ni tak habis-habis dengan Quran. Asyik Quran hadis. Ada benda lain ke? Kan? Itu yang bakal keluar daripada minda orang-orang yang tak faham tentang agama. Dan kalau dia sedar, kalau dia fikirkan, kita kalau tak bercakap guna Quran dan hadis, kita nak bercakap guna apa? Kan pendapat kita sendiri, minda kita sendiri. Kan? Dan kalau tidak kerana jam tu 10.37, kita nak berhenti bila? So ada baiknya kita berhenti dulu sekarang. Supaya kita boleh digest dulu apa ayat-ayat yang kita sebut tu. Dan kita berhenti pada ayat yang ke waqalu mu'allamun majnun. Itu masih sebahagian tentang gila tu. Sebab majnun kata akar dia jin. Jannah. Jannah ni benda tak nampak. Jin itu pun kata akar yang sama. Jannah pun kata akar yang sama. Majnun pun kata akar yang sama. So next week kita akan tengok maksud yang berbeza ini daripada kata akar yang sama. Timbul perkataan-perkataan yang pelbagai dan bagaimana kita nak lihat. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Kak Liza. Alhamdulillah. Ustaz, tu ada orang nak tanya soalan. Boleh. Silakan apa Puan Fahana? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ustaz ada cakap pasal tawassul tu. Semalam pernah saya lalui pengalaman yang Allah ilhamkan untuk bertawassul. Dan bila saya buat tu macam push terus dapat. Kemudian saya tiba-tiba panik, rasa macam ya Allah nanti dekat syurga ada tak? Boleh lagi ke ada dekat akhirat macam tu. So, sama macam Omar. Bila dia minta dan terus dapat, Omar akan rasa macam tu. Aku khawatir kalau aku minta sekarang, nikmat aku kat syurga dah tak ada. Ya, jadi saya rasa takut dan saya dah tak pernah buat lagi. Itulah. Okey, bila kita buat dan benda tu menjadi, pertamanya kita dapat bukti real time bahawa apa yang Nabi ajar tu tepat dan benar. Yang keduanya, bila kita buat dan menjadi, dia menjadi bukti kuat dan iman kita akan meningkat. Kepercayaan kita pada Allah tu meningkat, skyrocketing. Yang ketiga, sebab dia juga menjadi bukti jelas supaya kita dapat mengajak orang untuk buat benda yang sama. Kita dah alami. Kalaupun kita ajak orang-orang tak nak buat, lantak dia lah sebab kita dah buat dan benda itu ternyata menjadi. Banyak kali sebenarnya saya minta anak-anak saya buat benda yang sama. Bertawassul dengan apa yang anda buat. Bertawassul dengan zikir kita, bertawassul dengan ibadah kita. Tinggalkan dulu tawassul dengan orang. Ustaz minta tolong Ustaz doakan. Tinggalkan dulu. Tawassul dengan wali-wali tinggalkan dulu. Sekarang tawassul dengan diri, dengan apa yang kita buat.
kadang kalau kita pergi berjalan ke mana-mana dan kita tahu salah satu sebab mungkin sebab kita nak mempergunakan anak kita yang masih belum banyak dosa. Kita tahu budak-budak ni tak banyak dosa dan hubungannya dengan Allah tu kuat dan tinggi. So, bila nak ke mana-mana, katalah nak ke pasar raya, nak ke Mid Valley. Nak ke Mid Valley tu tuan-puan, untuk dapat parking kat Mid Valley tu, itu dah level mukjizat. Nak dapat parking kat Mid Valley tu, itu level mukjizat dah tu. So, apa yang saya guna? Anak-anak, boleh tak doa pada Allah? Ya Allah, kami nak parking. Kami nak parking. Kan susah nak berjalan jauh ni, pusing-pusing kat sini, lama kami nak parking. Minta anak-anak yang doa. Satu sudut memang rasa bersalah lah, ya Allah. Kan patut aku yang terus doa. Ini pergunakan anak pula. Tapi benda tu sangat menjadi. Sangat mujarab. Dan itu belum suruh dia bertawassul lagi. Minta dia berdoa. Ada yang kata, guna doa makan Ustaz. Suruh anak baca doa makan. Dapat parking. Tak lama lepas kita minta, memang dapat parking. So, satu sudut adalah bagaimana kita nak terjemahkan benda tu menjadi kita punya keimanan sangat kuat pada Allah. Ingatan sangat kuat pada Allah. Bukan hanya pada waktu kita nak minta parking, bukan hanya pada waktu kita nak sesuatu, tetapi dia berpanjangan setiap masa. Itu yang kita perlu fikirkan. Bertawassul terus dapat. Lalu kita rasa takut dan berdebar-debar. Kita nak benda itu, ingatan pada Allah tu terus tinggi. Sentiasa. Benda yang macam itulah. Allah sengaja jawab permintaan kita sewaktu kita bertawassul supaya kita sedar bahawa amal ibadah kita perlu buat dengan serius. Bukan lagi main-main, bukan lagi sambil lewa, bukan lagi sambilan, tetapi menjadi keutamaan. Ingatan pada Allah itu menjadi keutamaan. Bukan hanya bila kita nak, bukan hanya bila kita susah, tetapi setiap masa. Konsisten. Benda macam mana? Kalau kita buat, sebelum kita beli Thermomix, kan sebelum beli Thermomix, kan rakan-rakan kita dan yang dah ada Thermomix ni dia bagi test dulu. Dia bagi cuba kau try ni, cuba kau tekan. Dia sendiri suruh kita tekan. Nak buat apa? Pulut panggang. Tekan pulut panggang. Ui, dia bagilah resepi. Dia suruh masuk ni dulu. Betul lah, masuk ni dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat dulu rasa seronok tu. Supaya kita terpancing untuk beli produk sebenar. Dan bila beli produk sebenar dan kita lalui, wow, seronok dan makin mudah. Mungkin begitulah bila Allah bagi kita jawapan tawassul kita tu. Kan, jawapan tawassul kita tu. Dan kita benar-benar tertarik. Lalu kita jatuh cinta pada Allah. Oh, how sweet. How sweet. Dan kita selepas daripada itu, kita tak cari orang lain untuk berdoa. Kita dengan Allah. Hubungan tu tuan-puan. Semakin lama semakin sayang, semakin lama semakin akrab. Dahsyat. Dahsyat. Si Ahmad dah lama kenal dah. Memang dia duta Thermomix. Dia share recipe lagi tu. So balasan dekat akhirat tu tetap ada tak Ustaz? Ada. Alhamdulillah. Allah ni rahmat dia. Itu rahman dekat dunia dia tunjuk. Bayangkan dia kata 100 saja tu Ustaz. 1 daripada 1000 Ustaz. Rahmat Allah tu. 999 esok dekat akhirat. 1 je Allah bagi. Tu pun kita kongsi dengan semua makhluk Allah kat dunia ni. Jadi jangan takut nak bertawassul. Jangan takut nak bertawassul. Tawassul.
Macam kalau Rahim dia tu kak, berpanjangan. macam kalau kak sebelum nak kalau kata kak nak tawasul, kak doa dulu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, doa dulu. Sebab takut kan betul ke amalan ni betul ke Allah terima ke tidak, doa dulu. Lepas doa tu baru tawasul. Lalu kalau macam itulah kalau kak lah. Kalau ada batu benda yang sangat berkepentingan yang kita perlu sangat kan, buat macam itulah. Satunya kan Ustaz, kak perasan dalam surah ni kan dalam ayat 2 tu pun Allah dah cerita tentang Al-Quran tu mubin. Kemudian ayat 10 pun Allah cerita lagi tentang Dukhan tu mubin. Kemudian Allah cerita lagi kan Rasul tu mubin ayat 13. Berkali Allah jelaskan tentang benda yang jelas. Jadi Rasul tu membawa Al-Quran yang memang mubin. Jadi diberi peringatan melalui Dukhan yang memang jelas pun orang kafir Quraisy ni masih main-main, masih tidak main-main. Masih main-main, tidak ikhlas dalam nak berdoa tu pun nak bagi syarat kepada Allah. Jadi peringatan untuk kita macam itulah, sebab tu syarat taubat diterima tu kena menyesal sungguh-sungguh. Taubat nasuha Ustaz kan? Kena menyesal sungguh-sungguh untuk kita dapat taubat nasuha tu, sebenarnya menyesal tak mau ulang. Jadi kita benar-benar nak kembali kepada Allah dengan cara yang betul. Jadi Ustaz macam ni. Kan dulu waktu kita kecil-kecil, kita selalu dengar cerita tentang wali-wali. Tentang wali-wali, tentang karomah, tentang apa. Jarang pun dengar Ustaz, banyak. Kan tentang mulut masin macam tu. Perasan tak kalau mereka dapat semua keistimewaan tu melalui tawassul. Kan boleh jadi macam tu kan. Dia orang nampak dia minta dapat tanpa dia menerangkan pada orang ramai bahawa apa yang dia guna tu adalah tawassul, ibadah dia pada Allah. So, tawassul ni dia punya asal dia hadis Nabi tentang 3 sahabat terperangkap dalam gua tu. Itu tawassul tu. Itu asal dia. So kadang kita nampak orang yang kita gelar sebagai wali, orang-orang tua dulu bila dia cakap mulut masin, tanpa kita sedari mungkin, tanpa kita ketahui bahawa mereka bertawassul pada Allah melalui amal ibadah dia yang kita tak tahu, permohonan dia pada Allah, dan terus dapat dan dimakbulkan. Setuju Ustaz, setuju. Ustaz, saya nak tanya sikit. Ya. Tentang tawassul ni, kalau kita tawassul kebaikan kita untuk anak yang sedang sakit, saya takut dia tak berbagi manfaat kepada anak dia sembuh, tapi mungkin Allah nak bagi benda lain sebenarnya kat dia. Macam mana tu Ustaz? Boleh jadi. Sebab permohonan kita pada Allah ni bukan macam kita pergi KFC. Kan kita pergi kaunter KFC itu minta fries, dapat fries. Kita mohon pada Allah, belum tentu itu yang kita dapat. Belum tentu apa yang kita minta tu dapat. Tapi Allah akan makbulkan juga dalam bentuk lain. Kita mudah menguruskan anak tu, kita dapat untuk keperluan kita. Betul, bukan kehendak semata-mata. Bukan kehendak. Dan paling besar bila apa yang kita doa, Allah makbulkan di akhirat. Halang kita daripada masuk neraka, halang kita dari azab, dan itu lebih besar. Allah simpan untuk akhirat esok lah, untuk menghalang kita daripada masuk azab neraka tu sebenarnya salah satu. Yang benda yang kita ingat tak makbul tu sebenarnya rupanya Allah simpan. Bukan Allah simpan. Semestinya Allah bagi. Anak saya dah lumpuh 11 bulan. Jadi kita nak tawassul tu, kita takut permintaan kita tu memulihkan dia tapi tak mendapat apa yang sepatutnya Allah nak bagi kat dia. Atau Puan boleh guna bentuk istikharah macam ni Puan. Doa istikharah. Doa istikharah ni macam mana? Kita tidak buat pilihan. Kita tak buat keputusan. Kita cuma nyatakan begini, ya Allah, aku ingin bertawassul dengan amalan-amalanku. Permintaanku agar anakku pulih seperti sedia kala. Namun jika permohonanku ni baik, maka engkau terimalah. Jika baik untuk agamaku, baik untuk keluargaku, baik untuk masyarakat, kita tak nak sebarang risiko lain yang kita tak tahu. Kita tak tahu masa akan datang. Kita tak nak dengan baiknya anak akan datang benda yang lain yang kita tak suka.
So kita minta dalam bentuk istikharah. Ya Allah, kalau benda yang aku minta ni baik untuk diri aku, untuk keluarga aku, untuk anak aku sendiri, maka Engkau kabulkanlah. Dan jika ianya bawa risiko untuk agamaku, tak baik untuk diri aku, tak baik untuk anak ini sendiri, maka aku mohon untuk Engkau jauhkan seperti jauhnya timur dan barat. Begitu yang Nabi minta dalam doa istikharah. Saat kita tak tahu tentang masa depan, jadi permohonan kita ni kita kembalikan pada Allah untuk kurniakan yang paling baik pada saat paling tepat untuk kita. Kalau wajar sembuh, sembuhkan. Kalau tak sembuh, kuatkan iman. Itu lebih baik. Jazakallah. Ustaz, saya bertanya, maknanya kat situ kan, maknanya apa je yang kita nak, kita macam bersandarkan, maknanya kita kena cakap macam seandainya benda ni bagus untukku, memang supaya Allah makbulkan, kalau tak, Allah tolak. Jadi kat situ kita memang, sebab kita tahu kan Allah yang terbaik untuk kita kan, jadi rasanya itu yang perlu kita buat kan Ustaz kan, setiap kali apa kita nak. Betul, betul. Kita pun tak tahu adakah dengan anak kita lulus periksa UPKK itu baik untuk dia? Kita pun tak tahu. Sebab yang baik itu hanya datang dari Allah. Dan menariknya tuan-puan, kadang bila yang datang tu kita lihat tak baik, sebenarnya itu sangat baik untuk kita. Kan, saya dah batuk 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba semalam baru perasan, aku dah tak batuk dah. Tak tahu bila batuk tu tak ada, tak tahu. 2 minggu yang lalu batuk teruk. Tiba-tiba semalam, dok fikir, asal aku tak batuk-batuk? Rupanya dah sihat, dah sembuh. Kita tak tahu, sepanjang kita minta, Ya Allah, sembuhkanlah aku dari batuk, sembuhkanlah aku dari batuk. Kita tak pernah tahu bahawa, kalau kita sembuh daripada batuk, kita akan jadi apa? Mungkin mulut kita lebih kuat mencarut, kita tak tahu. Mungkin kita nak baca Quran tu sewaktu batuk, kita cuba baca Quran walaupun batuk-batuk. Lepas tak batuk, tak baca Quran. Oh, itu lagi dahsyat. Kita tak tahu. Jadi mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah beri kepada kita suatu yang kita boleh redha atas pemberian tu. Itu lebih sejahtera. Itu lebih sejahtera. Dengan bertawassul, ibadah dan amal soleh kita tidak lupus. Seperti membeli barang dengan bayaran. Betul. Amalan kita tak lupus. Allah tidak kedekut. Dia boleh beri tanpa kita minta pun. Malah, kalau kita minta, bertawassul pula dengan dia, dia boleh beri lebih. Allah pernah bagi tahu dalam surah mana ya? Zumar kot atau surah mana ya? Allah kata, kalaulah manusia ini diberi peluang untuk dapat kekuasaan menguruskan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu. Maksud khazanah Allah ni, apa saja kuasa Allah manusia boleh urus. Apa saja bentuk rezeki milik Allah tu manusia boleh urus. Allah kata apa? Dah tentu manusia tu akan kedekut pahit sebab dia takut habis. Sebab dia takut habis. Punya banyak. Allah punya khazanah ni, Allah punya kekayaan. Kalau manusia yang urus, manusia akan kedekut sebab dia takut habis. Lihat bagaimana Allah bagi. Allah unleash rahmat dia pada kita. Ada kita rasa tertahan, sempit, macam orang kedekut bagi. Tak, Allah bagi. Allah bagi dan Allah tak pernah takut habis. Sebab kekayaan Allah luar biasa. Banyak. Allah ni Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz, kita dah lewat banyak minit juga dah ni. sebab tajuk ni menarik sangat kan, jadi banyak dah soalan sebab kita ni manusia ni memang banyak kita yang kita nak sebenarnya yang belum tercapai yang kita nak. Jadi kita bila kita masuk tajuk tawasul tu interested lah semuanya nak tanya kan, tentulah kita. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz semua. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji ya, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Sama terima kasih semua. Satu kepastian yang makan masih setengah jam jugalah, 100%, tapi kita buat bertawasul ni sampai setengah jam. Tapi macam tak cukup juga kan sebenarnya. Ada lagi nak tanya tu. Banyak. Dah lewat kan. Itu yang semua nak tahu. Tak sebab kita dah ambil masa Ustaz kan. InsyaAllah tak apa. Tak apa. Ada lagi. Minggu depan ada lagi sebab Ustaz akan ulang lagi sikit kan Mbak Mi. Jadi kita tanya lain. Terima kasih semua. Terima kasih semua, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Kak Mun ada Ada hari tak ada kelas dapat peluang dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Mun. Terima kasih semua ya. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang insyaAllah. Dengan Zana. Lagi. Dengan itu saya akhiri sesi pagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nona. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.